Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنطلق به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد. أيها المؤمنون والمسلمون الحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan, yang saya Amir selaku pengacara majlis kita malam ini, yang juga merangkap urusi dari Jawatan Kuasa Khariah Masjid Sawu, barisan dari Jawatan Kuasa Khariah Masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, kekasih Allah, pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta kebaikan, pemburu-pemburu surga insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji syukur yang tidak terhingga kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila insya-Allah. Kerana di atas nikmat, limpahan rahmat, kasih sayangnya yang tidak terhingga, maka kita diberikan kesempatan beradu dalam majlis pada malam ini, dan mudah-mudahan kita semua dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang sentiasa mengabdikan diri kepada-Nya. Kita iktikaf, dan mudah-mudahan iktikaf kita itu diambil kira oleh Allah sebagai amal-amal soleh insya-Allah. Itulah pun tujuan kita berada pada malam ini, tidak lain tidak bukan untuk mencari untuk memenuhi kasih sayang Allah, untuk menarik redha-Nya, untuk melaksanakan apa yang disukai. Atas asas itu kita sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan bicara saya ini bukanlah bicara yang nak mengajar ataupun nak bagi ilmu pada tuan-tuan. Tak ada apa pun, tak ada apa ilmu pun. Cuma nak bagi motivasi pada diri saya sendiri sebenarnya. Tuan-tuan guru saya ada kat sini, semua ada orang hebat-hebat sini just untuk nak mengingatkan kita sama-sama pada malam ini, supaya kita sentiasa, orang cerita tadi lah, sentiasa dibajak. Iman kita samalah. Iman, kehidupan ni memang Allah SWT buat perumpamaan yang banyak. Masalul Quran disebut perumpamaan. Disuburkan pokok, nak disuburkan dengan baju, dengan tanah, dengan begitulah iman kita. Iman pun kena subur, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang musim-musim PKP turun balik, betul naik balik gitulah musim-musim Ramadan kita uji Allah suka banyak pada kita, tapi banyak mengajar kita. Sebenarnya kita fikir lagi banyaknya Tuhan nak didik aku. Tak pernah berlaku dalam sejarah hidupnya 2020 kita rasa masjid pun tak boleh pergi, bayangkan. Masjid tak boleh pergi. Siapa pergi masjid kena denda. Di Kuala satu, di Bagan Serai satu, udah 800 je. Bayangkan, datang semayang kena 800 tu. Orang tak pasal tu awak ada sini, nenda awak ada situ. 800 ringgit kena dia boleh tunjuk ke lucu ni. Tengok ni tok datang masjid berjemaah semayang kena 800. Apa dia 800? Apa orang 8? Bayangkan maksud mula-mula PKP.
Tak terfikir kita ya. Selalunya mau buat jahat je orang saman trafik dah sampai tahap itu. Datang masjid Jumaat. Tapi tak boleh masuk, tak boleh. Ya, maknanya suasana tidak membenarkan. Ulul amri tidak membenarkan. Imam pemerintah tak bagi. Ya, jadi pasal mudaratnya lebih besar. Usaha masjid kita, Masjidil Haram menutup. Masjid yang paling besar. Saya mula-mula dulu ialah kita ni ilmu cetik. Ilmu tak tahu mana. Marah juga. Takutkan Covid dan tutup masjid. Oh kita dulu latih cakap begitu. Tapi kita ni tengil. Saya tak. Orang baca dah berjauh. Mereka berbahas. Dia tokoh super tua, bukan main-main. Bukan orang yang koli-koli. Bincang. Tanya pula KKM, ya, Kementerian Kesihatan dengan keselamatan. Ya. Jadi, betul-betul bagi hasil itu. Maknanya, datang ke masjid. Berdosa jadi. Main-main. Mana yang hukum begitu? Datang ke masjid, dia mau ramai-ramai pada masa itu, masa tengah kuat tu, jadi berdosa. Dosa tu bukan dosa. Bukan dosa datang masjid lima orang tu. Itu kan dosa. Dosa sebab menyusahkan banyak pihak. Ya, menyusahkan banyak pihak. Jadi itulah agama kita. Jadi kita pun tahu, oh ini agama rupanya. Ya. Maknanya dalam masa suasana hari ini tak datang lagi ke masjid itu memang lampau no lah. Tapi semua yang jenis marah tu marah. Apa lah tutup masjid lah apa pun. Buka masjid dia juga tak datang. Mungkin itu memang henti lah. Ya, dia suka labun banyak. Ya, jenis labun, jenis kanu. Pada masjid ada dulu pun dia tak datang, masjid masa buka pun dia tak datang. Jadi itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kasih Allah sekalian dia. Jadi gitulah. Jadi kita rasa apa hikmah ni? Ya hikmah ni kita duduk di rumah tak boleh keluar itu dia. Yang 3 bulan fikir, gamak ni. Tuhan nak angkat kita dengan anak-anak dengan dengan adik-adik kita, dengan mak ayah kita. Ayah yang tak apa nak pandai jadi imam, dia jadi imam ya. Mana ada? Yang kita tengok dalam viral sampai raya pegang penyapu. Penyapu orang tak suruh. Penyapu tak muk. Nak buat tongkat kononnya. Ada dalam orang tu macam. Ya, jadi tak. Tapi nak cerita apa? Belajar. Jadi nak mengetuai rumah tangga dengan solat dan sebagainya, merapatkan hubungan silaturahmi di antara adik-beradik semua. Ya. Jadi tuan-tuan, ada lagi hikmah-hikmah yang lain. Hikmah yang besarnya Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, aku lebih berkuasa. Aku yang maha berkuasa. Mana di Amerika yang hebat? Mana? Ingat lagi China sebelum tu kan? China masa itu duk entak kita ni, duk entak negara-negara ni. Ya, duduk bunuh orang Islam gugur. Kita tahu cerita ni. Sampai dia punya presiden yang pertama tu bongkok dia. Ni masa tu bongkok apa katanya? Tidak ada satu kuasa di dunia yang boleh menandingi China. Masa tu tidak ada satu kuasa. Punya bongkok punya Tuhan hantar virus. Allah malam ada kata virus tu daripada dia. Tak kira lah. Tapi virus saja. Tak perlu tentera, tak perlu jet-jet berjuang, tak perlu senjata-senjata yang sophisticated yang hebat tekan untuk, tak ada. Tak perlu drone-drone yang tak ada. Virus dia melupa orang. Kuasa Allah. Melupa. Semua orang pakai burdah, dengan saya pun burdah lah. Kenapa nak pakai burdah ni tak tahu lah. Dengan konsen nak pakai kan. Tapi konsen tak, kena pakai sebab untuk menjaga. Tapi itulah hakikat suasana ni. Ya. Di masjid. Di mana? Masjid mana? Duduk sesama. Duduk sembang pas mayang, sembang belakang. Yang menyembang tu ada, tak pakai. Kena. 1,000. Ya baik. Kalau polis ada, polis tangkap, memang dia ada kuasa untuk menangkap. Yang salah tadi semua itu peraturan apa macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, jadi gitu ya, suasana itu. Jadi kita dapat lihat Allah suami kau ya Allah hebatnya, maha hebat kau. Jadi hambat kita dengan dia, Allah tak pernah berlaku lagi dalam sejarah Ramadan kita sendiri. Raya pun tak boleh jalan. Bayang tak terfikir kita. Kan? Ini kata Allah ni kan.
Benda yang tak boleh masuk akal cuma jadi. Apa akan berlaku insya-Allah. Ya. Hadirin hadirat, kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ya, pada malam ini tuan-tuan. Saya tak diberi tajuk, tapi sebenarnya kata dia yang dulu katanya sebenarnya Indonesia. Saya suka nak menengokkan ya benda-benda sejarah. Saya tak pandai sejarah, tapi saya suka nak sebut sejarah-sejarah yang saya petik-petik daripada orang-orang profesor yang pakar-pakar. Ya, saya petik. Sebab apa? Sebab minta maaf banyak-banyak ya di buku sejarah yang pakar-pakar saya minta maaf. Sejarah kita ni tak betul sebenarnya. Tak betul. Ya, kenapa saya kata betul? Satu orang bernama Profesor Rohaidah ni. Profesor Rohaidah ni, dia pakar sejarah. Dia tanya masa itu Ku Keki ni pakar sejarah Malaysia. Ku Keki, Profesor Emeritus Ku Keki. Allah Alam di Islam bila kita tahu dia dengan Tuhan. Dia memang rapat. Jadi kami jemput bersekarang lama kami jemput dia. Tahun 2-3 tahun yang lalu. Kan 3 tahun pada 4-5 tahun yang lalu kan sebelum dia meninggal. Muzakarah ulama mereka pergi Perak, dia jemput Profesor Ku Keki bentak paper, bentak dia. Mana? Jadi Profesor Ku Keki yang pakar sejarah Melayu, dia kata pada Profesor Rohaidah, kamu tak boleh dapat, yang saya sebut kata-kata ni kan, ujung ni. Surah apa? Dia kata Rohaidah, kalau kamu nak cari evidence, bukti tentang sejarah Melayu, dah tak ada dah kat tanah Melayu. Kalau kamu nak cari evidence, bukti tentang sejarah Melayu, dah tak ada dah kat tanah Melayu ni. Sebab kita dijajah. Sama ada buku kita dibakar atau buku kita ditimbunkan. Yang ada ni siapa buat? Allah Alam. Cerita-cerita perjuangan siapa, kan? Udah tenggelam, tak ada bukti. Bahkan saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu masa saya ingat ya dulu ada seorang ustaz namanya Ustaz Muhammad Abdullah. Tuan ingat Ustaz Muhammad Abdullah? Ustaz masuk dunia. Sudah yakin kecil Muhammad bin Abdullah. Dia ni cerita dia pernah dilantik oleh negara. Masa tu dia duduk di Musim Malaya. Maknanya pihak Rusia, kerajaan Rusia, dia minta kepada Malaysia seorang pensyarah undang-undang Islam, maknanya syariah Islam. Tak tahulah sebab tu Rusia tak minta orang Arab, tapi minta Malaysia. Jadi dia hantar di demo, hantar dia ni. Hantar dia ni ke mana? Ke Rusia menjadi pensyarah pensyarah dia kata pensyarah sambilan gitulah, pensyarah jemputan. Bila dia pergi ke sana, dia cerita sendiri. Di universiti di Rusia sana. Jadi di sana adalah pustaka-pustaka yang besar ni. Pustaka. Jadi pustaka-pustakaan ni ada label-label warna merah, warna hijau, warna coklat, ada nama. Saya tak pernah pergi, saya tak tahu dengan sendiri. Jadi ada label warna merah. Yang mana label warna merah tu orang tak boleh masuk, tak sembarang orang boleh masuk. Orang tertentu dia boleh masuk. Jadi dengan izin Allah, ustaz ni boleh masuk sebagai pensyarah. Adalah dia punya tu kan, orang kata rukhsah apa ni panggil dalam bahasa sini, dia punya kelebihan apa ni dapat dah masuk. Masuk tuan-tuan, peluang dia dah tengok manuskrip lama. Betul dah kata di Keki ni. Jadi kalau Keki kata, kalau kamu nak cari wahai Rohaidah, kamu cari di luar negara. University of Leiden di Belanda, di Portugal, di mana-mana di Rusia. Jadi kamu akan temu sejarah Melayu di sana. Jadi Ustaz Muhammad Allah ni
jumpa manuskrip Melayu di dalam perpustakaan label merah di Universiti Rusia ni tadi. Terkejutnya dia. Banyak cerita di situ. Antara ini menceritakan bahawa orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam sudah ada undang-undang bertulis. Maknanya apa tuan? Maknanya bila sebut undang-undang bertulis, maknanya kalau sesebuah bangsa, satu bangsa yang sudah ada undang-undang bertulis, maknanya bangsa itu sudah ada tamadun, dah maju orang. Ya. Apa antara undang-undang? Ditulis, contohnya yang saya bagi tahu. Barang siapa yang didapati mencuri dan sabit hukuman ke atasnya, maka dendanya hendaklah dia membayar 2 tahel emas. Contoh undang-undang yang bertulis sudah wujud di zaman ketua sebelum kedatangan Islam. Datang pula Islam, ke mana tengok ya? Jawab. Tak betul tuan-tuan tiga orang yang saya ngambil dari orang. Sedut. Bukannya belakang. Cuma saya nak betul ke? Sebab saya rasa saya baca sejarah Melayu syok, zoom ada. Yalah yang tulis yang kita baca tu. Ulama-ulama ditengahkan sebagainya ya. Okey. Asal usul bangsa Melayu ya. Untuk orang kamu yang ngajar orang lama ni ya. Orang lama malu ya, orang muda lagi. Nak ngajar orang lama pandai sangat kita terima hidup ni. Orang saya penting kata-kata ulama sendiri. Nah ya. Satu bangsa yang cukup terkenal dan wujud lama serupa dengan yang Ustaz Muhammad Allah tadi. Bangsa yang sudah ada tamadunnya tersendiri, sama tadi. Satu bangsa yang penuh dengan adat dan kesopanan. Tertib. Orang Melayu kan tertib. Ini kita dah Islam, dia kemak lagi lah maknanya. Asal itu asal Melayu. Tertib. Tengok cerita Piala Ramli, Semarang Padi. Nak jalan belakang. Mau izinkan. Itulah Melayu. Nak jalan belakang tu. Mudah sekarang panjang aja. Betul. Lama dia. Kita punya tata sosial pun dah banyak hilang. Walaupun kita Islam, kita nasib baiklah di agama ni. Kalau ada dah rembuh dah banyak, dia punya kesopanan dah kurang. Mari kita tengok. Satu bangsa yang sangat tinggi budi pekerti, bangsa yang sangat kuat mempertahankan agama bangsa dan negara. Ini orang Melayu. Satu bangsa yang hanya ada satu agama, Islam. Kita tengok sekarang Islam masuk di dia yang batu surat dengan itulah kemudian 1400 itu yang Melaka. Kemudian ada orang lagi penemuan dan semalam tadi pun dia berita penemuan 100 tahun yang duit yang pernah zaman Portugis lama. Ini cerita lagi dulu boleh itu subhanallah. Satu bangsa yang hanya ada satu agama itu Islam. Melayu dan Islam tidak boleh nak dipisah. Memang pelbagai akhir Islam Melayu tak ada bangsa yang macam kita lah. Ya, maknanya Islam betul-betul Melayu. Kalau kata Melayu tu dia Melayu Ustaz tapi Buddha. Mana ada? Kalau ada pun memang tentunya dia bukan Melayu. Dia Melayu Ustaz tapi Hindu. Pelik-pelik ya. Dia Melayu Ustaz tapi Kristian. Nak buang tak boleh sebenarnya. Melayu Islam tu dah memang dia tak boleh nak buang semua. Itu sebab itu drama yang masuk kes Rio, kes Rina Joy yang tak boleh. Tak boleh. Dia memang udah melekat. Dia macam kuku dengan isi itulah. Kuku dengan apa isi. Tak diusah ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Berasal dari gugusan kepulauan. Maknanya orang Melayu ni asalnya gugusan pulau-pulau. Nama kita sebut apa? Nusantara. Nusantara ni apa? Nusantara ni bermaksud satu benua yang terdiri dari pulau. Itu dia Nusantara. Nama lain bagi Pulau Melayu itu sendiri. Maknanya Nusantara ni nama lain bagi Pulau Melayu. Apa maksud Nusantara? Satu benua yang terdiri dari pulau-pulau.
Rupanya maknanya kita ni benua Melayu, benua jauh. Dan kita yang tahu ni benua Amerika, benua Australia. Benua kita ni apa? Melayu. Tahunnya sudah tahu kan, ramai orang tadi. Macam-macam ya. Jadi okey, kita tengok. Apa kata Syekh Ahmad Qahtani rahimahullah? Ini daripada Syekh Daud Al-Qahtani al-marhum, Syekh Daud bin Al-Qahtani rahimahullah. Syekh Ahmad Qahtani kata, Melayu adalah kelompok atau sebilangan besar manusia. Melayu ni satu kelompok bilangan besar manusia. Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri di dunia. Melayu ni itu sebab orang datang sini, mana nak balik dah, kandok tu balik. Endor datang sini, nak ambil kelihatan sini, orang Bangladesh pun nak duduk sini. Kawan-kawan kita kan, yang luar lagi, tanduk ni seronok. Sejuk, tak sejuk, panas, tak panas. Negara ni pun kalau sejuk, mampu tuan-tuan, mati sejuk. Panas sangat. Kita tu panas. Sikit-sikit tuan-tuan bagi hujan sekali kan. Tu tak pergi masjid tu hujan saja. Nak buat macam mana ya? Hujan. Itu tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah. Subhanallah, ya, sesubur-subur negeri di dunia. Kalau kita baca riwayat kisah yang lain, ada yang mengatakan daripada asal lagi, daripada Nabi Ibrahim, daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada isterinya yang ketiga pertama Siti Sarah lahir dari keturunan Bani Israel kan, walaupun kemudian daripada Bani Siti Hajar. Lepas tu Siti Hajar mula-mula kahwin dengan Siti Sarah, ada anak, kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak namanya Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail ni ialah Nabi Allah Ismail yang merupakan Sayyidina Ismail kahwin dengan kabilah Jurhum, lahirlah kabilah Arab. Keturunan Arab tu asal dari mak dia kabilah Jurhum lah, bapak dia Ismail. Nabi ni seorang Nabi Ismail, Nabi Ismail tu seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lepas itu barulah dengan izin Allah mengandung pula mak yang kedua ni, mak Bani Israel Nabi Ibrahim yang pertama. Tapi mak yang beranak kedua adik, Ishak Nabi Ishak ni adik. Lahir Nabi Ishak Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, turunan dia Bani Israel. Bani Israel Arab kan, ada Bani Israel itu bagi ada asal ni. Lepas itu Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan satu perempuan keturunan Melayu yang bernama Siti Kanturah. Siti Kanturah dilahirnya 6 orang menjadi asas kepada bangsa Melayu, bangsa Jawi. Subhanallah. Yang Nusantara tu asal keturunannya. Dia ada dalam dia punya ni apa ni, cumanya benda-benda Robi ni tidak apa ni, masih di apa nama, masih di nak jadi evidence lagi. Dibukukan. Kita apalah? Kita yakin. Okey. Jadi Dr. Burhanuddin almarhum siapa tak kenal almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dia kata apa? Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang bersendiri. Satu bangsa yang bersendiri di antara beberapa bangsa di dalam dunia ini. Dia bangsa dipelik. Yang ada kawasan negeri, dia ada kawasan negeri dia sendiri. Tingkah laku, perangai dan kebudayaan yang tersendiri. Kita bahasa gitu. Serta cara hidup dan sejarahnya yang tersendiri. Ya, membezakan dengan lain-lain bangsa dari semenjak beribu-ribu tahun hingga ke hari ini. Mana bangsa kita bukan bangsa kodi lah, dia kata. Bangsa Melayu ni bangsa yang ada, tapi lah orang putih manipulasi benda-benda ini kan, habis semua lingkup jahanam 46 tahun mereka dia ajar macam-macam dia tengok. Sejarah kita hilang habis tak apalah, tak apa. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita tahu oh ini bangsa aku ni, aku ni di mana sebenarnya kan ya. Okey, tengok sejarah Islam, dakwah Islam. Dakwah Islam sudah masuk ke tanah Melayu sejak abad ke-7 lagi tuan-tuan. Bayangkan.
abad ke-7, iaitu bersamaan abad pertama Hijrah. Banyak kan? Maknanya apa? Maknanya bukannya Melayu ni dah zaman Osmaniyah barulah Islam. Dah, orang lagi. Abad pertama Hijrah banyak. Kalau gitu. Yang ada dia punya bukti-bukti di mana kita jumpa? Kita tengok ya. Abad pertama Hijrah tidak takkan orang yang minum Melayu orang Islam kuat no Islam bersama Portugis. Kalau katalah 1400 Portugis 1500 tak kuat. Dia dah pegang lama dah. Islam tu dah pegang lama dah. Tu yang dia dah dapat yakin dengan dia itu sebab dia sanggup. Nanti kita tengok perjuangan bangsa kita ya. Kita tengok. Mudah-mudahan kita dapat khususnya kepada golongan muda ya. Saya nak menunggu kepada golongan muda. Kita tengok jarah kita kena cerita kan. Kena cerita kepada anak-anak muda kita. Anak-anak kita kena cerita. Asyik Melayu ni ya. Komo tu bukan bangsa koman-koman. Kan? Kita kena buat sesuatu maksudnya. Kena beri sumbangan kepada agama kita. Kena gitu ya. So fikir-fikir buka. Kita kena fikir macam mana nak bangunkan bangsa kita balik ya. Kita tengok. Bersamaan abad pertama Hijrah berterusan sehingga abad ke-8 secara istiqamah oleh pedagang-pedagang atau pendakwah Arab ya. Okey, kita tengok kerajaan Melayu yang pertama. Kerajaan Melayu yang pertama ada dua. Satu kerajaan Kedah Tua. Kita tengok dulu kerajaan Melayu. Sebelum ni kan kita masuk, saya akan cerita bila Islam masuk. Islam masuk tadi kita tahu abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masihi. Cuma nak ceritanya kerajaan Melayu yang paling tua, kerajaan Kedah Tua dengan kerajaan Perlok. Perlok di mana? Perlok di utara Aceh. Itu kerajaan Melayu pertama. Tak tahu lah kalau ada orang temui yang lebih awal lagi. Itu pun dah awal dah. Kerajaan Perlok dengan kerajaan Kedah Tua. Dan kita tengok Islam masuk. Jadi di Perlok pada tahun 820 Masihi. Bayangkan 820 Masihi, sekarang 2020. Apa udah kita? Sebuah rombongan Islam ni 820 Masihi yang tadi kita kata 1400. Dalam suratan yang ditulis Islam masuk dalam Melayu 1400. Ni di Perlok 820 dah. Lagi jauh, mana Islam dulu lagi lama dah. Sebuah rombongan Islam telah mendarat di Perlok yang diketuai oleh Sayyid Ali bin Muhammad ibn Ja'far As-Sadiq. Sayyid Ali bin Muhammad ibn Ja'far As-Sadiq namanya. Sayyid Ali. Yang merupakan Ahlul Bait yang juga telah berkahwin dengan puteri Perlok. Dia maknanya dia ni ahli bait. Sayyid Ali bin Muhammad. Kita tahu kisah macam mana nama bersama dia pula. Saud kan, Saud, halo Ahlul Bait. Tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, jarang jumpa Ahlul Bait dah, hilang ke mana-mana. Golongan-golongan tu kan gemuk. Saud sekarang ni mentah kerajaan Saudi sekarang kan. Dia ada kaitan dengan apa nama Yahudi dulu lah ya, Allah malam bila Islam. Tak pada tu cerita nak cerita tu, kita cerita kita ni. Jadi Sayyid Ali ni dikahwinkan dengan salah seorang puteri kerajaan Perlok yang bernama Puteri Makhdum Tanshuri. Jadi bila kahwin dapat anak namanya Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz ni ditabalkan menjadi Raja Perlok dengan gelaran Sayyid Abdul Aziz ni gelaran apa? Sultan Ala Ad-Din Sayyid Maulana Abdul Aziz. Kan kita ni kan. Nama contohlah. Sekarang sultan kita nama apa? Dan dulu nama dia, nama sebenarnya Raja Nazir Shah. Raja Nazir Shah. Bila dia tabar menjadi sultan, dia jadi Sultan Nazrin Muhibbuddin Shah. Itu gelar. Inilah yang dipakai, diambil daripada moyang-moyang dulu ni. Ala ad-Din lagi apa? Muhibbuddin kan? Apa lagi? Mu'izzuddin ya, sultan kita ni sekarang Mu'izzuddin. Muhibbuddin apa nama apa ni? Anwar Azlan. Muhibbuddin Shah. Azlan Muhibbuddin Shah. Sultan apa lagi tu? Almarhum Sultan Idris Al-Muqtafi Billah Shah. Itu semua ambil daripada Arab ni kan, macam dulu. Okey. Jadi dapat anak namanya Hussein, melantik dia sebagai Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz menjadi
menjadi sultan. Bermulalah kerja Islam di kerajaan Kedah Tua. Pun lebih kurang tu Islam boleh bertapak selewat-lewatnya pada abad ke-7 Masihi, abad ke-9 Masihi melalui pedagang-pedagang Arab. Salah seorang tokohnya bernama Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani. Ini di Kedah Tua, di Melayu. Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani. Orang Yaman kan, ramai orang Yaman yang tahu. Habib banyak lulusan dia kan. Yang ini kita jumpa yang Habib Syekh Habib. Okey. Jadi Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani ini ialah merupakan pendakwah yang pertama yang menyebarkan Islam kepada kerajaan Kedah Tua. Dikuatkan dengan ahli-ahli arkeologi menemui cok. Dari cok tu dia kata tertulis perkataan Ibnu Sardan di cok. Ibnu Sardan ni siapa? Ibnu Sardan ini ialah merupakan murid kepada Syekh Abdullah Al-Khumairi. Tu yang dia bingung. Ini nama dia yang tahu. Itu asalnya cerita dia. Okey. Kemudian ditemui juga batu wang siling zaman Khalifah Mutawalli yang ditemui di Lembah Bujang bertarikh 848 Masihi. Ini semua bukti yang menunjukkan bahawa Islam telah sampai lama. Ada cerita kan? Kerajaan Kedah Tua juga telah membantu Sultan Salahuddin. Bayangkan, dah ada hubungan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buka kota Quds. Aqsa. Salah kita tahu sejarah. Sultan Salahuddin yang berjaya buka Aqsa tu selepas daripada Nabi. Selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab sahabat, dia yang buka Aqsa pada zaman dia. Lepas tu disapu di balik lama lah, dibantai orang Kristian, dibunuh Kristian masa kuasai Al-Aqsa, dibunuhnya, dihantar, macam-macam lah dibuat pada orang Islam, dihalau gitu. Tapi bila Sultan Salahuddin masuk balik, Sultan Salahuddin berjaya ambil balik, Sultan Salahuddin tak balas dendam. Oh, itu hebat Islam. Boleh diingat tu. Saya nak gambar apa? Saya nak gambar orang Melayu ada sumbangan kepada Sultan Salahuddin. Kerajaan Kedah Tua hantar askar untuk bantu Salahuddin. Bukan sahaja mengantar askar, hantar rempah rantuh dihantar kepada Sultan Salahuddin. Apa gunanya rempah rantuh ni, Ustaz? Rempah rantuh ni guna untuk mengawet makanan dalam peperangan. Rempah rantuh di tempat kita banyak. Tu dia. Bukan main-main kita punya sumbangan. Sumbangan kita terhadap Islam dan zaman Salahuddin dah. Osmaniyah betah lagi kita tengok ya. Okey. Kerajaan Kedah Tua juga telah menghantar bahan-bahan rempah kepada Sultan Salahuddin. Ya, kerana waktu itu bahan-bahan rempah sangat penting untuk mengawet bekalan makanan ketika peperangan. Subhanallah. Habis cerita kerajaan Kedah Tua, dia orang apa? Mana ada hubungan berjasa. Dan mereka tu bukan hubungan saja. Hubungan mengapa beria benar kerajaan Kedah Tua ngantar tentera kepada Salahuddin dia jauh. Kenapa kan? Kerana akidah Islam yang mementingkan ukhuwah, kasih sayang sesama Islam. Islam di sana dia bernama Salahuddin bantu. Kan perang salib. Mana dia bilang perang salib? Orang Melayu bantu Salahuddin. Tak boleh tengok. Orang Islam dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok saudara mara Islam dia kena di Malaysia tu. Orang lain ni biar je lah demo, kita mana nak tu orang. Kalau kawan Islam kita kena nak buat celana demo tu biar je lah, tu pasir demo lagi. Dah semua. Ni kita gambar, saya nak bandingkan Islam kita sekarang. Yang lemah, yang lembik, yang minta maaf. Siapa saya? Siapa je lah. Siapa yang lembik? Dah lembik, Allah. Kena main ni orang. Dan musuh-musuh dia guna kaedah ni untuk pecah. Tu yang putih guna. Pecah perintah tu, divide and rule. Dia guna pecah perintah. Pecahkan kesatuan Melayu, selamat dia. Pecah. Tadi Melayu pecah apa? Madah sebut.
Pecah, apa pecah? Menyampah lagi, buka parti baru. Getik lagi, buka parti baru. Apa pecah tu? Ya Allah, saya tak tahu lah. Ya Allah, minta Tuhan ni. Risau ni. Apa sudah? Apa sudah itu? Ya, bah. Sama-sama lah kita kena nonton saya. Bukan nak ngajak apa. Bukan nak ngajak pegang serapak perang. Ini dah. Lagi mikir orang ini dah susah ni. Tak. Ni. Kita tengok pula kerjaan dari belakang dah. Itulah. Itu bila saya selama ni di mana di pabrik satu orang dia memang minat jalan kerja tu. Saya tahu tak daripada ni lah saya dapat maklumat kan. Melaka, dia sebut Melaka. Melaka yang kita faham Melaka tu. Yang kita faham Melaka tu Melaka suatu lah. Rupanya tak, Melaka tu sampai ke Langkawi. Yang Melaka yang sekarang ni Melaka Hilir. Tanah Melayu tu Melaka. Kita dah faham Melaka itu kan? Satu tanah Melayu. Ya, kalau tidak takkan menjadi pusat dagangan dunia. Kita nak fikir macam mana pusat dagangan dunia kalau besar itu punya. Dah, satu Malaysia. Dah tukar. Banyak lagi lah ya. Dia beli kita. Okey. Ni fakta. Satu fakta lagi yang kita tak pernah dengar. Yang kita dengar memang mungkin kita gelak. Ada orang kalau orang yang tak beriman dia gelak kan. Dia kata apa? Kerajaan Melaka juga telah menghantar di zaman. Kerajaan Melaka juga telah menghantar surat amaran kepada Perancis. Oh, ya. Melaka pernah hantar surat amaran kepada Perancis yang hendak menyerang Mekah dengan mengancam ya. Maknanya Melaka tahu ada kes. Maknanya bila berani keluar surat mengancam, mesti dalam negara tu kuat. Apa? Mengancam apa? Mengancam membunuh semua pedagang-pedagang daripada Perancis. Ya. Kalau kamu serang Kaabah Mekah, kami bunuh pedagang-pedagang kamu yang berdagang di Melaka. Boleh ancam. Akhirnya apa? Akhirnya kerajaan Perancis batalkan hasrat Melaka. Batal. Tuan-tuan, subhanallah. Tutup dari moyang kita punya baju. Bukan komen manusia Memang dia boleh dahsyat. Darah yang mengalir dalam diri kita ni darah subhanallah. Masa saya dulu bila Profesor Ropa ni hebat juga ni. Dia type internet jumpa. Dia cerita satu fakta. Dia kata salah seorang Sultan Melaka telah berkahwin dengan salah seorang puteri Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita dengar, betul ni. Sultan Muhammad Al-Fatih ni bukan kodi-kodi punya orang. Manusia yang pernah disebut oleh Nabi dalam hadis baginda. Nabi sebut 800 tahun sebelumnya berlakunya pembukaan Konstantin ni. Pada zaman Nabi kita baca sejarah. Tahun pertama masa Nabi sampai ke Madinah tak perang. Tahun kedua perang namanya perang Badar Kubra. Tahun ketiga perang lagi namanya perang Uhud kerana pihak musyrikin Mekah balas dendam marah. Uhud kita menang dan kita juga tewas. Gitu kan, menang mula-mula dah. Tapi kalau tamak pakai salah tu bukan jalan daripada Allah. Allah ingat kita. Tambah 4 perang, 5 perang yang kita tu alunkan dalam takbir raya kita tu. Wa hadamal ahzab wahdah. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Khandaq sebab parit yang digali. Ahzab sebab yang tentera-tentera bersekutu berpangkat lawan Islam. Yahudi dan yang duduk dalam Madinah plus dengan bani-bani melampau, bani bakar, bani itu, bani melampau di Madinah.
Lepas tu campur pula dengan Yahudi, campur dengan Musyrikin Mekah, pakat. Macam sekarang lah, Kristian ke, Yahudi ke, campur lagi. Lawan Islam betul. Memang mereka ni satu pakatan macam dulu perang dunia pertama pun ada tak perlu. Jadi pakat. Jadi Nabi SAW mengingatkan maknanya zaman Nabi dah ada Konstantin dah ada, dah maju, Parsi dah ada, Rom dah ada, Rom gegasi, Parsi gegasi. Kalau sekarang kita kata Rusia mereka gitulah, di Rusia pun nak lumpuh lah. Cina ada kita katakan, yang tiga roni lah dunia. Amerika, berun kita tengok ni Amerika kan, tak ada lah berani kita Amerika tu kan. Memang kita rasa juga jenuh juga dengan Kiong Yahudi ya, Palestin di Israel ya, yang menjajah bumi Palestin. Jadi tuan-tuan, pada masa berlaku perang Khandaq tahun 5 Hijrah tu, kan ketika gali parit, kita mengulang jarak gali parit, bila Nabi nak gali, bila sahabat kan, ada satu batu yang mengganggu penggalian parit. Jadi batu tu sahabat jenuh buat nak pecah tabung ni. Panggil Nabi ya. Wah, situ orang tahu. Masa itu Nabi terpaksa buka baju. Allah, menangis sahabat. Orang duk gantung satu batu, dua batu, dia tak ada apa. Nabi penuh batu. Menangis sahabat. Batu. Tak ada apa. Nabi kita lapor. Kita tak pernah lapor. Orang sahur kan ada pernah lapor. Entah, orang saya tak pernah lapor. Puasa pun tak lapor. Tu heran. Makan baju ya Allah, tak tahu. Tuhan tari nikmat rezeki makan entah kamu. Macam kawan kita di Ethiopia di mana yang tak ada makanan, tapi kita tak ada yang tak makan. Musim PKP tu ya, beli roti sampai 5, sampai gardenia pun pening. Padahal tak makan ngomong, apa kan? Dia tu warna bersih tu, betul ni. Ada satu ni kan. Dia dalam video tu nama orang lain pun bagus dia kata tu betul. Orang Kuala orang berbagi Kuala. Okey, tak apa. Jadi Nabi pun katuk kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Percikan Nabi tu keluar. Nabi terdiam. Nabi kata apa? Orang Islam akan berjaya membuka kota Kasih. Dengar itu sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal, kalau kita fikir, Nabi cakap ketika umat Islam tengah makan pun tak ada. Pasal apa Nabi berani cakap begitu? Makan pun tak ada. Parit ni pun tengah kali ni, tahu musuh serang habis kita tu. Kenapa Nabi berani cakap begitu? Sebab Nabi itu salah. Ya, kan hari ni lagi kita kata, apa nama Pak Cik Amir kata, insya-Allah tak lama lagi tuan-tuan. 2 tahun lagi kita akan menguasai mereka. Macam tu. Ataupun macam cerita Nabi kan, cerita Nabi bila musim hijrah ni kan. Suraqah bin Malik kejut. Kan kuda dia tersungkur. Kujur. Dia kata Suraqah kata tunggu wahai Muhammad, tunggu. Aku tahu kamu lah Nabi Allah itu lah. Nabi Muhammad ni patah Nabi pada tahu. Suraqah minta buat perjanjian, betul Nabi minta dia jangan kacau dia lagi, jangan perang dengan dia lagi. Itulah dia janji. Tapi kamu tolong bagi surat yang menunjukkan bila apa berlaku aku ada surat kamu yang untuk kan dalam perang Tabuk. Suraqah bawa surat dia lepas dia. Dan Nabi janji pada Suraqah, wahai Suraqah, aku janji bukan lagi aku janji 100 ekor unta, aku janji pada kamu apa nama? Gelar Maharaja Kisra. Gelar Maharaja Parsi. Tuan-tuan, kata dia Abang Amir tadi, ini Makcik Amir saya ni. Bukan saja saya menjanjikan tuan-tuan mereka di bawah kuasa kita. Saya menjanjikan jam tangan apa nama Presiden Trump? Donald Trump. Jam tangan Donald Trump kita ambil. Kita
gelak dia mau dia kena udah tak betul dia mau dah married dia mau. Nabi cakap begitu. Nabi cakap begitu. Tengok negara Islam belum ada lagi suasana kelam kabut lagi macam mana, dan Suraqah bin Malik walaupun dia tidak beriman pada Allah, dia yakin betul-betul zaman Sayyidina Umar berlaku. Pegang ni orang bawa antara pasal ni bawa gelang Maharaja Kisra. Gelang tu lambang apa kebesaran Maharaja. Jangan pegang. Ini Suraqah punya. Ini Suraqah punya Umar kata. Ni Nabi janji dulu. Oi, orang Islam tu pasti janji. Lebih hadir ya. Kita enggak. Jadi sekali lagi Nabi palu betul kuat-kuat pada batu tu, percikan Nabi jambat dia bertukui dengan batu itu keluar Nabi diam. Nabi kata umat Islam akan berjaya membuka kota Rum. Tadinya Parsi, belum lagi habis cerita Parsi, dah Rum pula. Allah Akbar, seorang pun tak ada Muhammad tak betul dia orang tadi. Semua sahabat yakin. Habis Parsi, masuk Rum, habis Rum, Nabi kotak sekuatnya pecah batu yang tadi. Nabi berkata, tu Nabi hadis riwayat daripada apa nama Allah Akbar apa ni, imam apa nama yang empat tu, Abu Hanifah, Imam Malik, Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ni riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? La tuftahanna al-Qustantiniyah. Nabi sebut tu. La tuftahanna al-Qustantiniyah fa ni'mal amir wa amiruha wa la ni'mal jaysh zalika al-jaysh. Akan dibuka Konstantinia. Tadi Rum dah selesai, Parsi dah selesai. Akan dibuka Konstantinia. Konstantinia ni sekarang di Istanbul lah. Dulu kuasa Solo. Akan dibuka Konstantinia oleh sebaik-baik rajanya, sebaik-baik tenteranya. Tentera dengar cerita dulu kan. Sebab 3 perkara tu nanti kita tengok. Maknanya Nabi membayangkan itu. Tiga benda besar Nabi bayangkan kepada sahabat. Seorang sahabat pun tidak merasa tidak yakin. Allah. Bayangkan saya nak sebut tadi apa? Saya nak sebutkan manusia ini yang disebut Nabi ini, iaitu 800 tahun. Sebenarnya bukan dulu dia pun. Sayyidina Umar usaha tak berjaya. Selepas itu Sayyidina Osman tak berjaya. Semua khalifah masuklah Umayyah. Lepas itu Osman Ibn Abbasiyah. Tak berjaya. Bukannya tak usaha. Usaha nak buka Konstantin. Tak berjaya. Tuhan tak izinkan. Semua nak merealisasikan kata-kata Nabi. Rupanya 800 tahun baru dapat. 800 tahun. Dekat 1000 tahun. Yang paling dekat bapak pada Sultan Muhammad ni. Bapak Sultan Muhammad ni namanya siapa? Sultan Murad II. Baca sejarah apa ni struktur kerajaan Bani Osmaniyah. Yang besar kita besar, yang besar Nabi. Ni kita besar ni, yang Islam punya lah. Nabi, Nabi 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tu dia tahun dia 20 tahun lebih. Habis Umayyah berapa tahun? Umayyah tak sampai 1 tahun, cuma dapat. Lepas tu tapi di celah-celah itu ada lagi kerajaan di Spanyol, di Andalusia. Abdul Rahman Dakhil Ali di dalam Persia masuk. Ada cerita. Itu sebab kebilangan luar biasa. Tentu ada duit, pergilah kan nanti dah habis PKP dan benda dah habis. Pergilah ke Andalusia. Oh, tu dia kita tengok kerajaan Islam luar biasa. Walaupun Islam dah habis di Cina situ. Tak apalah. Betul Abbasiyah. Lepas Abbasiyah, Osmaniyah. Lepas Osmaniyah, itu Islam masuklah. Perang Dunia Pertama. Itu dia punya jalanan. Ini kita punya. Ya, okey. Jadi, Sayyidina Muhammad, Osman tadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Sultan Murad bapak dia pun dah cuba Tio dah. Sultan Murad II dia bukan cara-cara manusia tuan.
Dia train anak-anak rakyat dia jaga, dia kawan dengan ulama. Nanti saya cerita pasal ni Sultan. Kita belajar dulu kan. Sultan Mahmud. Ingat tak? Saya baca ni saya sejarah saya ingat ni. Sultan Mahmud sudah di zaman akhir-akhir Sultan Melaka, Sultan yang sudah lemah, banyak berpoya-poya dengan wanita-wanita. Itu saya baca. Dapat anak Sultan Ahmad penjahat juga, main perempuan, main. Rupanya bila Portugis masuk, memang jadi imam. Tak betul sejarah tu. Dibalut dia. Ya Allah, kita pun jahat siapa yang buat sejarah ni. Berpoya-poya. Jangan tuan-tuan tu tengok. Dia jadi imam, masa tu sembahyang. Pusat jatuh di sebalik sana. Jadi imam sembahyang subuh. Portugis masuk subuh. Sebelum tu dah menang. Dah tawan. Lopez di Spira dah kena tawan. Al-Buka dah pening. Al-Bonso di Al-Buka. Bapak saya ibu Allah Al-Bonso di Al-Bukaki. Ibu kaki gitu deh. Udah pening dia. Cemana ni? Sebab kuat tentera Islam, tentera Melaka dulu kuat. Bukan main-main. Bukan dicerita kaum Melayu pakai kiri. Memang tengah lepas main subuh nak apa nama senjata tak dia pakai kiri. Dia ada mana itu dia ada. Peluru, apa nama meriam semua belah sana dia baru bentukkan jabatan. Itu cerita apa? Kita baca ini. Jadi Sultan Muhammad Fatih ni tadi kan, Sultan Murad II ni tadi memang dia usaha nak dapatkan Konstantinopel kan. Antara yang lagi maaf saya cerita mundur juga. Antara yang nak sangat membuka Konstantinopel juga ialah sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub ni? Bukan cakap-cakap orang. Sayyidina Abu Ayyub ni lah manusia yang bila Nabi sampai ke Madinah, unta Nabi berebut-rebut orang Madinah nak ambil dia. Rasulullah duduk dalam rumah kemah. Ya Rasulullah duduk dalam. Semua nak ambil berkat Nabi. Siapa tak nak Nabi? Nabi pun tak sampai hati. Kenapa pergi orang ni mana tak hati orang? Mana tak larat ni? Nabi kata apa? Biarlah unta aku tu yang tentukan. Unta aku tu berhenti rumah siapa? Rumah itulah aku duduk sementara. Masjid Nabawi antara apa ni nak beli tanah rumah anak yatim 2 orang kan. Masjid Nabawi sekarang anak yatim punya 2 orang nak beli tanah tu kan, bukan ambil beli tak. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pun apa ni cerita dia tadi Sultan tadi dah lama-lama cerita dia pening tuan-tuan dengar apa ni kita Sultan Muhammad Fatih Sultan Murad dia. Okey, jadi tak apa tu Sultan Murad dia punya menjaga hubungan. Okey, dia teringin sangat dia sebelum tu Sultan Abu Ayyub ni lah yang mati di sana. Dia mati orang dia suruh tanam di tepi jalan supaya dia kata kalau aku tak berjaya buka, aku nak dia pun sana wasiat dia, aku nak dengar tu tengok yang sayang sangat pada Nabi. Aku nak tahu tapak kaki orang yang akan buka yang Nabi sebut dalam hadis sahih itu. Aku nak tengok siapa orang. Sampai di kubur di situ. Akhirnya kubur tak jumpa. Kalau kita baca sejarah balik, Sultan Muhammad Fatih lah yang keluarkan bongkar balik, minta kepada Allah, minta tempat kepada orang lama. Bongkar balik kubur. Sebab apa? Sebab orang-orang Kristian sana memuja-muja kubur sahabat ni. Dia memuja-muja dia menjadi kaya. Lalu orang baik. Cerita ni kan. Jadi diangkat. Kalau tuan-tuan pergi ke Sambur, cari kubur 2 orang. Kubur sahabat yang bernama Sultan Abu Ayyub, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ada di sana. Dan orang Turki dia Ayub kat sini. Ayub. Tu dia bawa masjid. Kita perlu. Jadi Sultan Murad ni nak buka tak dapat. Dia kata dia kawan baik dia. Tuan guru Syekh Samsudin Al-Wali, Syekh itu Syekh ini. Kita tanya Syekh ni, dia kata Tuan Syekh. Bahasa kita tengok lah, bahasa orang Sarawak ya, bahasa orang Kuala, orang kata mereka ni, teman ni tak baik no. Tak baik lagi nak buka Konstantin ni yang Nabi sebut ni. Dia kata
teman ni tak baik lagi ke? Apa kata ulama itu? Tuanku dah baik, alhamdulillah. Tapi tuanku kena ingat yang Nabi sebut tu sebaik-baik raja-rajanya, sebaik-baik tentera-tenteranya. Tuanku memang dah baik, tapi tentera tuanku kena tengok rakyat. Daripada rakyat tu lahirnya tentera. Sultan Muhammad Fatih tak puas hati, dia ajaknya ulama ni tadi demo apa? Demo menyamar dulu. Mana Pak? Mana ada televisin, WhatsApp mana ada benda ini, tak ada. Tak kena demo Sultan apa mana? Dengar Sultan Muhammad Al-Fatih, dengar Sultan Muhammad, dengar Sultan Murad, Sultan. Tapi muka apa mana tak tahu ni memang, tak tahu, tak kena kalau berjalan tak kena. Tak kena. Kita ni kena. Oi, Sultan kita tu kan, orang kata kan, buat apa satu jalan kan. Ni apa? Kalau pun tak pasal kan, dia ini langsung. Dia tengok, apa kenakan, pergi kedai. Orang kedai niaga tipu sesaja, timbang tak tepat Ustaz. Untuk apa nama, beli buah 2 kilo, sebenarnya 1,5 kilo, ni 1,5 kilo, ni sapu semua. Orang mereka, dia tengok mati, Sultan mati. Lepas tu tengok pula, minta maaf lah kan, sekarang tak ada ketua kampung kan. Pergi pula ketua kampung ni, contoh ni cerita. Tengok ketua kampung ni jaga, menjalankan tugas. Suruh menjaga kampung, dia ngorak janda itu. Contoh. Harap betul Sultan kata, Sultan dah geram kan? Pergi pula orang kaya, tengok orang kaya ada, orang kaya ni bantu orang miskin. Nindah lagi orang miskin ada, bagi pinjam duit tekan calon. Sultan pun tak boleh lah, tukar lah. Balik buat peraturan baru lah pada rakyat ni. Sebab apa? Sebab selama ini rakyatnya tak baik. Patutlah dia tak berjaya buka Konstantinopel. Tapi kata dia anak muridnya, anak yang guru tadi, aku mengikut firasat ni, ulama-ulama ni ada firasat kan. Kan Nabi bersebut, ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat orang beriman kerana dia merenung dengan cahaya Allah kan. Orang beriman, orang yang berebat, orang alim ni, dia nampak. Tuan bagi dia, Tuan buka pejam. Jadi mengikut firasat saya, Fatih kata dia, tuanku tak akan boleh berjaya membuka Konstantinopel. Nopel ni tu kan kota Konstantin. Maknanya kalau kita kata kota Konstantin, Konstantinopel tu bahasa sana, maksud menunjukkan kota Konstantin. Jadi tuanku tak dapat. Siapa pula yang akan buka tu? Mengikut firasat Fatih, yang akan buka Konstantin ialah anak tuanku. Masih tu raja tak dapat anak ni. Kahwin anak pun. Raja boleh lah, dia betul. Ustaz ni gitulah. Apa kata anak? Aku anak pun tak ada. Itu firasat Fatih. Balik Raja Kromo ke sana, sembang dengan Masyuri. Masyuri dia senyum, betul bang. Apa nama, adinda sudah 2-3 bulan tak datang. Period. Tak datang. Ni tak sebut dah period. Adik. Saya tak nampak. Mana tak datang. Mana ni? Dah. Tak nak kandung dah. Subhanallah. Jaga. Tapi memang cerita ni cukup nabi. Untuk baca tu, dia kisah dia, bila nak lahir, Sultan Muhammad ni, Sultan Murad ni baca lagi, baca Quran yang ulama. Memang hidup dia memang adil lah. Jadi dia baca Quran betul-betul hari lahirnya putera dia tu, Sultan Muhammad ni, Al-Fatih ni, selepas dia berjaya membuka Konstantin baru sebut Al-Fatih. Dia baca surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Habis-habis inna fatahna laka fathan mubina tu, Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum. Tunggu. Khabar gembira, Permaisuri telah selamat melahirkan putera. Dia bersyukur. Ayat inna fatahna tu mengisyaratkan pada Nabi akan berjaya membuka Mekah. Mekah. Tapi ayat ni
ayat Quran ini sifat dia al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Sifat ayat Quran ini dipakai sampai kiamat. Walaupun sebab turunnya lain. Kan saya? Tak ada lain. Sebab turunnya lain. Tapi boleh pakai sampai kiamat. Macam cerita Abu Lahab. Tabat tiada Abi Lahab watak. Habis itu juga dah. Watak Abu Lahab ni sampai kiamat kan? Gitu ceritanya. Kita tahu. Jadi sudah okey, akhirnya dididik dah anak dia ni memang betul dia berjaya. Sultan Muhammad Fatih sendiri pun nak buka Konstantin berkali-kali, tuan-tuan, bukan sekali. Ya, 1453 baru dia berjaya. Dia pula pakai, tuan-tuan, bayangkan. Dia pakai tentera dia kuat pun. Dah semayang tak tinggi. Sebenarnya tentera dia 3 benda. Semayang tak tinggi. Tentera yang umur muda-muda tu semayang tak tinggi. Itu ingat. Itu kekuatan dia. Adalah kisahnya, saya nak sebut panjang cerita ni, banyak lagi kita nak cerita. Pukul 9, 12 tak ada habis. Ya. Jadi semayang tak tinggi, semayang sunat, kemudian qiyamul lail. Itu qiyamul lail tu kata Sultan Muhammad memang tak tinggi ni. Semayang sunat Paulia Mak dia tak tinggi, semayang separuh tentera, semayang malam pun tak tinggi. Ini sultan Muhammad tu kekuatan. Laut dia memasang gerigi. Tuan pergi ke Istanbul, jumpa dah tu di Selat Berporus. Selat Berporus. Selat Berporus tu dia macam tak sungai besar. Di sungai itulah tentera Konstantin pasang jeruji besi. Tak apa, kapal tak boleh tebal. Jangan laut. Tuan-tuan bayangkan, Sultan Muhammad boleh arahkan tentera dia masuk di kandor kapal tu. Oi, dia benar. Kandor kapal. Hai, buyur betul, bukan kandor apa nama perahu. Sampan kapal 50 meter. Tapi ada teknologi lah. Teknologi dia apa nama sapu dengan minyak ikan, minyak datang bagi dia licin. Ada lah, tapi kau itu seorang. Dan pada ahli-ahli nujum sana. Ahli-ahli nujum belah apa nama Konstantin kamu pada sultan. Tuanku jangan takut beraja dia lah. Tuanku takkan buka, demo takkan berjaya. Ikut firasat kami patih, mereka orang Islam takkan berjaya tembus Konstantin. Melainkan apabila kapal mereka sudah berjaya berlayar di lautan. Itu dia punya. Kalau kapal mereka boleh berlayar di laut, di daratan, apabila kapal mereka sudah berjaya berlayar di daratan, ketika itu kita kalah. Memang betul itu. Kapal dalam darat, panjang bukit Uganda tu meluncur ke daripada Selat Berporus ke Golden Horn. Zup. Takbir raungan, kecut rehak Konstantin masuk. Bau dengan meriam lagi. Nangis orang Konstantin. Dia ingat Islam dia masuk. Masa itu. Tapi orang Islam ni dia lain. Sultan Muhammad dididik dengan agama. Masuk dengan penuh tawaduk. Tak ada bongkok kalau gitu ya. Tengok siapa berkuasa sekarang. Minta malam ya. Sultan Muhammad masuk dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, kita boleh lewat tu macam Islam ni. So, dia pun takut. Orang Kristian kata, habis kita, mati kita. Tak, terkejut ni mau. Tengok layanan umat Islam, pemerintah Islam yang begitu tawaduk. Mereka tahu kemenangan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kuat mana mengenai Tuhan tak bagi menang, tak menang. Untuk dia yakin itu. Memang semua. Sampai. Akhirnya ini manusia ini saya nak bawa cerita panjang-panjang tadi. Orang yang sehebat ini yang Nabi sebut, dia menyerahkan salah seorang anak gadis dia berkahwin dengan salah seorang sultan Melaka. Tuan bayang. Macam mana Sultan Melaka boleh memperisterikan puteri Sultan Muhammad Fatih? Kalau Sultan Melaka juga tidak alim. Kalau Sultan Melaka juga bukan orang hebat. Itu saya nak cerita. Ya? Okey tuan-tuan. Masa kita sikit lagi. Okey. Seterusnya, habis itu Perancis ini. Peperangan pertama. Okey, kita tahu kan. Peperangan pertama dalam kerajaan Islam Melayu ialah lawan Portugis. Saya nak cerita peranan ulama. Ulama bangkitkan, ulama bakarkan semangat untuk berjuang. Salah seorang ulama yang bernama Maulana Sadar Jahan
yang merupakan penasihat utama Sultan Ahmad, ya, bangun membangkitkan balik semangat. Ya, kerajaan Islam Demak juga turut bantu Melaka dah. Wah, bukan Melaka berdiri sendiri dah. Demak bantu. Bahkan salah seorang daripada sultan anggota yang ulama antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri menjadi panglima angkatan tentera laut membantu Melaka. Banyak tu bukan jalan buat. Seluruh bantu. Kerajaan Islam Aceh juga hantar tentera. Nampak? Melaka punya masalah lah hantar dia. Cucuk tu. Yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Sumatrai. Syekh Syamsuddin Sumatrai. Dia ini bahasa tu ya. Haris Fadilah Kati. Di ujung dia kalau tengah ada sauk tu payah sikit sauk payah no. Sauqin. Sauqin. Itu Arab ni lah kan. Dengan bukan Misri orang Mesir. Malaysia orang Malaysia. Kalau untuk kendi orang Katik, gitu kan? Katik itu Ustaz Anwarul sama-sama Katik itu. Ya. Jadi tuan-tuan, Syekh Syamsuddin Sumatrai, mana lagi ulama yang akhirnya syahid dimakamkan di kampung Katik di Melaka. Secara Perancis, secara Portugis, mula-mulanya kita menang, lepas itu kita kalah. Tuan-tuan ingat cerita kalau tuan-tuan pernah ingat kisah masa mentang Belanda pun dah siap tak? Masa itu kita teruk macam mana dalam tulisan ni seorang bernama Raja Haji. Raja Haji almarhum Raja Haji ialah seorang panglima tentera Islam yang dilantik oleh gabungan ulama seluruh Nusantara ni, lantik dia sebagai ketua panglima tentera untuk menentang Belanda. Tapi akhirnya Raja Haji tewas. Kenapa Raja Haji tewas? Ini clear. Raja Haji tewas kerana musuh dalam selimut. Ini pun panggil orang kita musuh dalam selimut, atau kita kata apa? Talang bermuka. Tulisan dari Haji lah saya kamu. Badik pusaka di sebelah kanan, kemudian sudah ada kitab Dalailul Fadail di sebelah kiri. Kau ada sebut. Ya, ada dia punya kata-kata yang suka nak dipaham, tapi kita faham bahawa ketika dia sembahyang subuh berjemaah, dia jadi imam, di tengah sujud dia lama, sama-sama tentera bunuh. Tentera Melayu ni. Itu yang dikatakan berwajah Melayu, berhati Belanda. Masa itulah. Kan kita pernah dengar, muka-muka Melayu tapi hati Belanda. Muka-muka Melayu tapi hati orang putih. Muka-muka Melayu, hati Portugis. Alah, tidak takkan orang ni buat filem apa nama Sajin Hasan tu, Allahyarham. Ya, Sajin Hasan tahu dia? Watak yang paling jahat lah. Tapi dia tak jahat, dia jangan kita salah dia. Watak dia pegang tu. Allahyarham Saleh kami. Mana orang berlaku baik, jahat saja. Tapi watak dia tu, dia insya-Allah Allah apa dosa dia kan. Di watak dia pegang tu, dia beraya lah pegang watak jahat tu. Watak apa nama kita panggil musuh dalam selimut. Oh ya. Ada sampai sekarang. Jadi itu yang berlaku. Tak apa, keseluruhnya Kedah dan petani menentang siap. Kita tengok zaman Kedah dan petani menentang siap. Di ulama punya peranan. Kedah dan petani menentang siap dipelopori oleh banyak alim ulama, antaranya Syekh Abdul Samad Palimbani. Kalau kita baca cerita Syekh Abdul Samad Palimbani, subhanallah. Ini saya tak tahu. Saya dengar dapat berita-berita yang wallahualam. Syekh Abdul Samad Palimbani, dia dapat berita Syekh Abdul Samad Palimbani ni duduk di Mekah. Dia ngaji di sana, tabur ilmu di sana, banyak kitab-kitab dia. Alim Manwi. Dia dapat berita daripada adik dia Syekh nama di sini namanya saya tak ingat nama adik dia, Syekh Abdul Samad. Dapat bersurat daripada adiknya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir dan Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani yang merupakan mufti negeri Kedah ketika itu. Syekh Abdul Qadir, dia dapat berita dari Syekh Abdul Qadir yang kita tidak faham. Balik dia tuan, balik dia pada yang Mekah dekat, balik jihad dia. Kalau tidak ya, duduk di Mekah doa di Kaabah dah,
payah lagi seram tinggi aja muka. Dan terutama mungkin kali kedua bersama dengan Syekh Daud, akhirnya dia syahid fi sabilillah wafat. Wallahu alam. Tapi nak cerita ni tak apalah dia nak namakan ada, tapi nak cerita ni perjuangan itu, cerita tu tak pasti, tapi tak kisah lah. Tapi saya yakin sebab orang syahid fi sabilillah Tuhan beri aku, ya. Okey. Syekh apa lagi? Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Daud Patani, Syekh Wan Mustafa Patani, atau lebih terkenal dengan panggilan Panglima Tok Bedang Dayu. Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Muhammad Mas'ud Al-Banjari, dan ramai lagi ulama kalau dia. Syekh Abdul Samad di situ kita boleh. Syekh Muhammad Mas'ud juga syahid kan dia. Di Kelantan, ini kira punya Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas, ya. Kalau sebut Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas, orang tak tahu. Tapi kalau sebut Tok Janggut, nama dia Tuan Haji Hasan bin Panglima Munas. Dialah yang mengetuai perjuangan Islam di sana untuk menentang British di Kelantan, sehingga dia berjaya menguasai pusat pentadbiran orang putih di Pasir Putih. Akhirnya dia tewas juga dibunuh di British di kampung dalam pupuh dan akhirnya syahid. Apa? Tapi nak cerita dia berjaya di Terengganu. Siapa tak kenal dengan Tuan Haji Abdul Rahman Limbong? Ingat saya. Itu masih ingat tu. Tuan Abdul Rahman Limbong ni pengkhianat. Nah, ini penentang kerajaan. Maka dia akhirnya dibuang negeri. Tak bunuh pula, dibuang putih nanti. Dibuang negeri ke Mekah. Dibuang ke Mekah, apa ni tau? Orang putih buang negeri Mekah, mana ni? Cerita pun, dia pun nak buat cerita ke apa tu? Dia sebenarnya dibuang negeri. Dia berhilang ke Mekah. Ya, jadi dia lah benda tak betul kan, benda ni orang mana pun tahu. Itu dia kan. Okey ya, ni cerita di Kelantan, di Terengganu. Kalau tentu ingat kisah, tapi kalau cerita Tuan Rahman Limbong dah syah. Saya baca, saya dulu dengan ulama. Saya pergi kubur ya. Kita Tuan Rahman Limbong kan. Guru dia banyak, antara guru dia wali-wali Allah. Syekh apa nama Tok Pulau Manis di Terengganu. Kubur Tok Pulau Manis ni di Pulau Duyung. Pulau Duyung ni dulu dah jauh lama turun, ada orang ramai nunggu nombor. Saya nanti ulama ni tu orang main sekarang. Kira cari nombor. Orang nak tengok jarah, saya ingat ini ulama. Karamah tu, saya ingat cerita Karamah. Karamah Tok Pulau Manis dengan Rahman Limbong ni. Abdul Rahman Limbong tuan, dia mengajar di masjid. Ni Tok Pulau Manis mengajar di masjid. Abdul Rahman Limbong ni duduk di ujung-ujung nyogok-nyogok dekat pintu, dekat antara dalam. Orang tanya, mana kamu duduk jauh-jauh tuan guru? Aku tak, sebab dia orang alim juga ya. Dia kata aku tak boleh tengok muka tuan guru kita mengajar. Aku nampak dia mengajar, dia kelas orang. Ilmu yang diajar tu macam air terjun. Dia nampak macam air terjun tu. Ya Allah. Kita tu hubungan tu duduk juga ke ujung-ujung. Abdul Rahman Limbong dengan mak tu ya, saut. Minta maaf dengan awak saja main. Tuan-tuan, itu tambah satu kisah. Kisah kedua, Tuan Haji Rahman Limbong ni dengan guru dia Tok Pulau Manis di Gelaran. Demo ni akan berkumpul. Setiap hari mesti semayang subuh mesti dia. Mesti. Duduklah sekali. Satu hari orang depan dah sembahyang sunat, nak start sembahyang dah. Tuan guru ada nak ramat, buat isyarat pada tuan guru. Jangan, mana Rahman tak ada, jangan. Tunggu Rahman datang. Oi, tuan-tuan, power tu. Rahman Limbong pula punya ni masalah dia. Cerita Karamah ni, dia jalan-jalan kita tak boleh ikut lah. Orang putih buat jalan, dia takkan tidak jalan yang orang putih buat. Dia duduk lalang. Mana mau lawan orang pintu kita nanti lah. Macam tu lama dulu kan. Subahat dia tak langsung. Jadi
Yang nak apa karamah Ustaz? Karamahnya azan dah lama, matahari tak keluar. Orang dalam ni, tuan guru ni apa? Tak nak semain subuh ke? Punya lama, jam tak ada tu. Punya lama tapi tak siang-siang. Tak hari tak siang sebenarnya. Tunggu. Yang anak murid ni lagi risau kalau orang kata tunggu. Seolah-olah masa Tuhan pegang. Maknanya masa tu tak berak-berak. Kosong. Habis dia semua orang manimo sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya dengan masalah jalan ni lah. Kepus semayang. Dan lagi semayang qabliyah. Habis semayang sunat. Pengguru kata Hamad tuan-tuan. Habis dia guru salam ke kanan ke kiri. Murid salam ke kanan. Ke kiri je sah. Dah siang lama. Tuhan simpan dia. Ini karamah yang ke semua orang. Kita orang Sarawak dengan buat begitu. Aku suruh siang. Tak payah. Ini cerita orang pandai dulu Ambil anu demo, ambil ayo demo semua cerita menjadi. Okey. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah ni. Begitu juga adat-adat sedikit saya sebutlah. Adat-adat Melayu itu sendiri. Maknanya adat-adat Melayu pun melambangkan kemegahan Islam. Bukan saja-saja. Ya, mana siapa yang pakai baju Melayu betul tengok. Baju Melayu ada berapa butang? 5 kita tahu kan. Mengapa 5? 5 melambangkan 5 rukun Islam. Kuatnya pegangan sampai ke baju pun jaga Islam. Tak habis itu lagi. Poket ada 3. Kenapa 3? 3 melambangkan prinsip kita. Akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, ihsan. Itu poket kita 3. Bukan pasal nak ngubur kunci kereta. Poket tu lambang Islam. Kemegahan Allah Subhanallah ni kita tengok. Ya, samping. Ingat samping bagi apa cantik dah. Kita tahu cara. Samping pula melambangkan kesungguhan menjaga nafsu, menjaga syahwat, menjaga maruah, menjaga aurat. Oh, dahsyat dia punya tu. Menjaga maruah tutup. Dan samping pula tu tengok mati kan. Mana ada orang pakai samping? Jarang orang takti pakai samping. Yang kiri nutup yang kanan. Dia tak tahu. Mesti kanan nutup kiri. Semayang Allah. Nak tangan kiri. Oh, ini Melayu. Melayu yang faham. Orang perempuan kan? Orang perempuan. Dia minta orang perempuan ya. Orang perempuan cara pakai kain batik macam mana? Minta maaf ibu-ibu ya. Orang perempuan dulu Melayu dia ada makna pakai kain. Dia pakai kain batik. Dia ada makna, ada bicara dia. Kalau dia tu masih lagi udah kahwin, kepala kain tu duduk di depan. Contoh. Kalau udah kahwin, ini belum kahwin dengan dara di belakang. Punca kain. Kalau dia janda, kanan. Kepala tutup. Kalau dia balu, kepala tu belah kiri. Oh, jadi orang faham lah. Oh, masih lagi ya. Oh, baru bapaknya. Dia pakai kain tu, dia bercakap dengan orang. Orang mana? Orang dulu-dulu. Mana ada orang Melayu cakap bopek-bopek perempuan? Tak ada. Orang perempuan memang ikut Islam tu. Tahu tu. Orang Minah dia pun tak tahu. Perempuan sekarang kat sini. Mampu kita dibuatnya. Jangan ada lawan kita balik. Ya bukan semua. Nah, yang bagus-bagus yang kau minta maaf ni ibu saya. Mak saya, kakak saya semua. Semua. Pakai jangan pakai. Cara dia membicara pada orang. Oh, baru. Oh, udah kahwin. Oh, anak dara. Sekarang perempuan pakai kain. Kita pun heran. Pagi tadi janda. Petang dah dara. Ada dah pakai. Oh, pagi tadi pakai dia tu. Kain dia tu. Kita tengok dia janda. Petang dah tu korang dara. Mana ni? Pada yang tetap tu ikut dan pakai. Contoh ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi itu juga ada juga banyaklah ada kalau ikut Rohaidah tu penemuan di Hang Tuah tu yang pergi. Hang Tuah ada pergi ke India Hang Tuah pergi India dan Hang Tuah telah berniat itu sebagai utusan kerajaan Melaka dan Hang Tuah berjaya menjinakkan
kuda apa nama raja India pada masa itu ya. Subhanallah, cukup menarik. Kuda Tezi dalam filem barat Echoes ada sebuah episod apa Allah dia ceritakan tentang hantu wah dia betul di sana juga ada patung ukiran, tapi mereka sana tahu this is hantu from Malacca. Orang apa ini? Secara video mana yang tahu? Sebab dia pakai tanjak dan dalam hidup tu hantu apa bersilat. Maknanya benda tu ada dalam catatan sejarah mereka. Bila dia pergi ke sana, maknanya ada catatan sejarah memang. Maknanya memang hebat. Hantu ni cerita tahu macam orang, tapi hebat. Ya, maknanya dia bawa identiti Islam, dia bukan orang jalan-jalan, dia bukan cerita dia bermusuh dengan hebat. Allah itu tak kena, kita tahu betul tidak, tapi hantu apa dia? Cerita dia tu yang 5 saudara Allah cuma catatan ni tadi yang dengar-dengar hearsay kata dia orang. Tapi gitulah. Tapi sebagai ingatan pada diri saya, tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita merenung, kita memerhati dan kita menghayati perjuangan orang dulu tu supaya kita menjadikan diri kita ini supaya kita mendapat keinsafan dan ceritakan balik pada anak cucu kita bahawa kita ni bangsa yang sangat mulia. Jadi bukanlah, jangan kita cemarkan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada bangsa kita. Bangsa yang dah didatangi oleh Allah Islam, dan bila masuk ke Islam kita tak pada lawan pun, kita menggemuk, kita suka, sebab kita dah baik. Ya, bangsa yang jujur, bangsa yang amanah kan, bangsa yang bangsa pelaut pedagang. Saya pernah sebut dulu kan, bagaimana nak buat pantun. Saya suka bawa contoh itu sebab itu memang berlaku pada kita. Nak buat pantun Melayu. Ni apa ni? Gunung ni gunung apa ya? Gunung Daik. Ni pulau itu pulau apa? Pulau Pandan. Baru tulis Pulau Pandan, jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Semuanya berada di Kepulauan Riau. Benda itu bukan direka-reka. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenal. Nampak? Nak buat pantun tu, pisang emas di bawah belayar. Kenapa pisang emas? Saya ingin main bantai je. Pisang emas ni, satu pisang yang punya bang saya tahu pisang emas, salah satu pisang yang yang dia boleh beri tenaga. Hasil kata orang Melayu dulu. Dia makan, dia bagi tenaga. Sebab kalau orang tua dulu jangan makan pisang ni panas apa itulah. Bisa gitu. Dia bagi tenaga. Dan pisang emas masuk dia jarang-jarang. Pisang ni dia masuk, dia tak sentok satu. Bila tak sentok, lambat dah, boleh tahan lama dia dah kapek. Tu je dulu. Jadi pisang emas di bawah belayar. Tak boleh tupu. Pisang abu di bawah belayar. Tak betul. Pisang awak tak mau. Sebab pisang emas dia betul. Orang kata ni saya tunjuk. Tapi orang ini hari ini punya bantuan hancur. Bantuan 2 kurang. Kodan bantuan. Anak gajah di dalam cawan. Bantuan. Anak gajah dalam cawan kita memenuh. Anak gajah di dalam cawan dibawa berlari si anak kecil lagi nipu. Budak kecil bawa gajah. Pantun kosong habis ada ustaz. Setakat pantunnya bukan apa pun. No. Bukan saya nak kata tu. Saya cerita orang dulu pantun pun dia jago. Kosong yang lain-lain. Maknanya pantun yang bagi kita tak ada apa bedah pun, tak ada apa penting pun, dipelihara. Apatah lagi soal-soal yang besar-besar. Soal agama, soal menjaga maruah, soal yang kecil dipelihara. Itulah Melayu. Ya, apatah lagi soal kekeluargaan, soal kasih sayang, soal perpaduan, soal semua lah dipelihara sungguh-sungguh. Soal hatinya, soal ukhuwah. Jadi gitulah
sama-sama kita renung-renungkan. Ya saya minta maaf banyak-banyak ya tadi bicara-bicara kata-kata yang bingung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada baiknya untuk sama-sama kita pikir-pikirkan ya, sama-sama kita jadikan dia sebagai satu benda yang mungkin tuan-tuan boleh lagi ya, mungkin fakta-fakta yang saya bagi ni tak tepat dan sebagainya, tak salah, saya minta maaf banyak-banyak benda dalam proses merawat, mengkaji lagi ya. Sebab kita tahu bahawa apa-apa yang berlaku pada kita, yang kita tahu, yang kita dapat tak tepat, tak betul ya. Apa yang sebenarnya yang ada dalam masyarakat Melayu kita ya. Sebab tak mungkin orang-orang Melayu kita bukan orang yang hebat-hebat, sebenarnya orang yang minta maaf kata-kata terima kasih pada Ayanda, pada Nanda saya, tuan-tuan semua yang sudi bersama pada malam ini. Marilah sama-sama kita menutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه هو الغفور الرحيم بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.